Bagi mengulas lanjut, kita bersama Muhammad Firdaus Azharuddin, Ketua Pegawai Eksekutif InScan. Saya nak ucapkan terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, mungkin boleh kongsikan apakah antara fokus dan tumpuan maupun sasaran InScan untuk tahun 2024, terutama dalam memberdaya dan meningkatkan kemahiran usahawan, khususnya dalam aspek teknologi di era kecerdasan buatan AI ini terutamanya. Terima kasih Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali terima kasih kerana jemput kami masuk ke dalam program pada pagi ini. Bagi InScan, tumpuan kami bagi tahun 2024 masih sama. Kami mengekalkan tumpuan usahawan yang ingin kami bantu dan ingin kami latih adalah usahawan yang datang daripada golongan usahawan mikro dan usahawan informal. Jadi kita terus-menerus ingin menjalankan program dan latihan bagi membantu mereka untuk mengekalkan daya saing mereka dalam perniagaan mereka. So, antara sasaran kami untuk tahun ini adalah kita akan menjalankan lebih kurang 233 program latihan dan bimbingan dan kita menyasarkan lebih kurang 7,900 orang usahawan yang akan kita latih bagi tahun ini. Apakah bentuk cabaran utama yang didepani InScan, terutamanya dalam mendekati approach, kita boleh cakap usahawan, data adakah cukup, jurang digital ataupun kita boleh cakap demografi? Yang menariknya tentang Malaysia ni, Nina, kami kadang-kadang usahawan ni dia lahir je kat mana-mana. Kita, bagi kami di InScan, kadang-kadang kita macam playing a little bit of catch-up game. Usahawan ramai dilahirkan di mana-mana saja dan situasi mereka dilahirkan sebagai usahawan itu kadang-kadang mereka tidak diberikan ilmu, tidak diberikan pendedahan, tidak diberikan latihan. Jadi antara cabaran utama kami adalah untuk memastikan usahawan yang sentiasa dilahirkan yang ada di negara itu mempunyai tahap ilmu minima yang perlu. Jadi antaranya khusus asas keusahawanan dan khusus asas pembangunan produk yang kita lancarkan di Malaysia. Ini sangat penting kerana kita nak bawa golongan usahawan yang sedia ada yang sekarang ni untuk at least dia sampai kepada satu tahap minima yang mereka boleh faham, mereka tahu macam mana nak menjalankan perniagaan mereka. Jadi lebih lagi untuk usahawan mikro dan informal, kita lihat tahap ilmu tu masih berada di tahap yang agak rendah. Seperti yang Cik kongsikan bahawa usahawan ni lahir di mana-mana saja, tapi untuk kita mengenali iaitu kategori ataupun iaitu jenis-jenis usahawan di setiap kawasan, kerana kita ingin ketahui apa yang mereka perlukan, kriteria-kriteria yang sesuai untuk mereka dapatkan pembiayaan, sokongan. Jadi bagaimanakah proses penilaian dilakukan, terutama dalam menilai kejayaan, impak positif yang diperoleh oleh peserta? Betul seperti yang disebutkan tadi, menjadi satu cabaran juga kerana kita tidak mempunyai satu database yang lengkap siapa usahawan yang berada di mana dan apakah perniagaan yang mereka sedang jalankan. Terdapat 47 agensi kerajaan yang menjalankan kerja-kerja pembangunan dan melahirkan usahawan di negara kita ini. Itu hanya agensi persekutuan, tak termasuk lagi agensi negeri. Jadi itulah antara perkara yang kami cuba buat dan sedang buat sekarang ni adalah kita terus-menerus berkolaborasi dengan seberapa banyak agensi yang boleh, supaya kami dapat akses kepada usahawan-usahawan yang tak timbul dekat dalam database InScan ataupun tak timbul dalam database setengah-setengah agensi. Jadi dari kolaborasi inilah kita boleh bertemu, mengenali usahawan yang ada, barulah kami di InScan boleh buat sedikit analisis tentang tahap keperluan latihan, tahap keperluan bimbingan mereka. Usahawan kita kadang-kadang cepat sangat dia kata dia terus perlu pembiayaan. Kalau berikan pembiayaan dia boleh berniaga dan terus maju. Tapi melalui analisa yang kami lakukan apabila kami buat disklinik di seluruh negara, bila kita adakan konsultasi dengan usahawan, kami dapati yang keperluan yang lebih
perlu lagi untuk mereka adalah mereka mencari ilmu sedikit supaya bila mereka dapat pembiayaan, bila mereka dapat modal untuk mengembangkan ataupun menjalankan perniagaan, mereka boleh melakukannya dengan keadaan mata yang terbuka. Dan pembiayaan itu tidak hilang itu saja. Dan apa bentuk penambahbaikan program yang akan ataupun sedang dilaksanakan InScan terutama dalam memastikan usahawan mikro dan informal tidak ketinggalan? Dari segi penambahbaikan program yang kami lakukan, bermula daripada tahun lepas, kami buat penekanan kepada pembangunan produk dan perkhidmatan. Kami merasakan ramai usahawan kita sekarang ni jurang digital dia mungkin tak berapa ketara sangat disebabkan apa yang berlaku sewaktu PKP baru-baru ini. Sewaktu PKP, ramai usahawan kita alhamdulillah telah berjaya masuk ke dalam arena digital marketing, menjual di Shopee, Lazada dan sebagainya. Yang kami lihat masih menjadi masalah utama adalah produk yang mereka hasilkan. Kita dapati produk yang mereka hasilkan tu ada produk yang bagus, tapi banyak juga produk yang saya rasa tidak memenuhi keperluan pasaran. Jadi aspek ataupun ilmu pembangunan produk kami lihat sebagai sesuatu yang sangat kritikal. Dan ini mungkin satu ilmu yang kurang mereka nak minat untuk belajar. Banyakkan usahawan cepat-cepat nak belajar macam mana nak buat marketing, macam mana nak buat sales. Sebab dia kata kalau tak terjual macam mana nak dapat duit. Tapi isu utama yang kami ketengahkan, yang kami nak ajar kepada usahawan tahun ini dan seterusnya adalah bagaimana mereka membuat produk itu. Dari mana mereka mengenali siapa yang nak membeli produk itu. Dan pasaran apakah yang mereka ingin target, sasarkan untuk penjual-penjualnya. Sebab kami lihat, masih lagi kita lihat, sedih juga melihat terdapat banyak lambakan produk-produk yang tak terjual. Kerajaan boleh bantu usahawan dalam banyak benda, tapi kerajaan tak boleh paksa orang beli produk usahawan. Itu satu aspek yang saya rasa kita perlu lihat, dan usahawan kena pastikan produk yang dia keluarkan itu mempunyai boleh menarik minat dan diperlukan oleh pelanggan-pelanggan yang mereka target.